Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih, edisi Isnin 5 Jun 2023. Dirgahayu Tuanku merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Benarkah email dari KDN berhubung penghantaran bungkusan? Telah pun kami kongsikan sebelum ini dan menurut kenyataan Kementerian Dalam Negeri KDN, waspada terhadap email palsu yang diterima dengan tajuk Parcel Delivery Ministry of Home Affairs Customer Service. Sila abaikan dan padam email seumpama ini kerana ia dan memohon pengguna melakukan transaksi pembayaran. Ingat, maklumat peribadi anda dan maklumat perbankan anda adalah berharga dan tidak boleh dikongsikan kepada pihak yang tidak dikenali. Kementerian Dalam Negeri KDN tidak melantik mana-mana pihak ketiga untuk bertindak bagi pihak kementerian dan menasihatkan orang ramai agar berhati-hati semasa melakukan sebarang transaksi secara dalam talian. Tersebar meluas di media sosial berkenaan Menteri KPKM terlibat dalam sebarang skim pelaburan patuh syariah. Menurut kenyataan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sabu tidak pernah memberi izin kepada mana-mana pihak untuk gambar beliau digunakan dalam sebarang promosi skim pelaburan patuh syariah. Justeru, penyalahgunaan ini perlu diberhentikan segera. Pejabat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM juga telah membuat laporan kepada pihak SKMM berhubung perkara ini. Ada pula pihak yang tidak bertanggungjawab mengeluarkan kenyataan palsu berkenaan KPM mengeluarkan arahan penganjuran tayangan filem Anwar The Untold Story. Menurut kenyataan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, pihak KPM tidak pernah mengeluarkan sebarang arahan penganjuran tayangan filem seperti yang ditularkan. Sebab kesahihan maklumat, tidak pasti jangan kongsi. Ini merupakan satu kesalahan yang boleh diambil tindakan undang-undang kepada si penyebar maklumat palsu ini. Mohon penghentikan penyebaran kenyataan palsu ini dengan keadaan segera. Wujud pula dokumen kononnya dari Badan Kehakiman berhubung perintah penangkapan dan pembekuan aset-aset. Menurut kenyataan Badan Kehakiman Malaysia, Pejabat Ketua Pendaftaran Mahkamah Persekutuan Malaysia ingin memaklumkan bahawa dokumen yang bertajuk Perintah Penangkapan dan Perintah Pembekuan Aset-aset bertarikh 29 Mei 2023 ini adalah merupakan dokumen palsu dan ia adalah satu bentuk penipuan iaitu skam yang menggunakan nama dan identiti mahkamah. Sehubungan itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati agar tidak menjadi mangsa penipuan. Sila buat laporan kepada pihak berkuasa jika terdapat pihak yang menyamar menggunakan identiti mahkamah. Pesakit darah tinggi dan kencing manis tidak boleh makan buah kurma. Tidak, ia boleh dimakan namun perlu dihadkan kuantitinya. Ayuh ikuti penerangan dan semakan yang telah dibuat oleh pasukan MyCheck Malaysia. Timbul dakwaan bahawa pesakit darah tinggi dan kencing manis tidak boleh memakan kurma. Pakar perubatan mengesahkan dakwaan berkenaan kurang tepat kerana buah kurma mengandungi pelbagai khasiat. Pesakit darah tinggi dan kencing manis boleh memakan buah kurma, namun jumlahnya ataupun kuantitinya perlu dihadkan kerana buah itu memiliki kandungan pemanis semula jadi yang tinggi. Pandangan pakar iaitu pensyarah Pusat Pengajian Sains Kesihatan Universiti Sains Malaysia berkongsi beberapa fakta menarik mengenai buah kurma. Menurut beliau, kandungan serat dalam buah kurma amat baik untuk membantu mengawal paras glukosa darah sekaligus memperlahankan penyerapan gula dalam darah serta mengelakkan masalah pemuncakan paras glukosa darah selepas makan. Kesimpulan daripada pihak MyCheck Malaysia adalah dakwaan bahawa pesakit darah tinggi dan kencing manis tidak boleh makan kurma adalah tidak benar. Walaupun buah kurma mempunyai pemanis semula jadi,
Namun, ia tidak akan meningkatkan paras glukosa iaitu gula di dalam badan pesakit, darah tinggi atau kencing manis. Turut menasihati masyarakat untuk semak terlebih dahulu kebaikan sesuatu makanan berbanding menyebarkan keburukannya yang belum pasti benar ataupun sebaliknya. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dalam memilih produk makanan dan sentiasa berwaspada dengan jumlah kalori yang masuk ke dalam badan kita. Tindakan akan diambil ke atas mana-mana pihak yang menyebarkan maklumat palsu berkenaan isu sempadan Pulau Pinang dan Kedah. Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil berkata, semua pihak wajib akur dengan kedudukan negeri Pulau Pinang seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan. Beliau difahamkan terdapat laporan polis telah dibuat dan beliau menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk melakukan siasatan dan juga mengambil apa-apa tindakan yang sepatutnya. Pada masa yang sama, beliau menegaskan bahawa tidak ada syak wasangka atau was-was mengenai perkara itu kerana di dalam perlembagaan memang jelas disebut negeri Pulau Pinang. Tambahnya, jika ada mana-mana pihak yang cuba mengambil kesempatan dan menyebarkan maklumat palsu, maka pihak berkuasa akan mengambil tindakan untuk menyiasat bagi mengekang maklumat-maklumat palsu daripada tersebar. Kenyataan media berkenaan penulisan tular tentang status halal makanan ternakan. Dakwaan bahawa makanan ayam komersial mengandungi sumber bahan dari sisa babi adalah isu lama pada tahun 2007 dan telah dijawab oleh pihak JAKIM bersama Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS pada tahun 2016. Dakwaan tersebut juga tidak logik kerana ini bukan sahaja melibatkan kos pengeluaran yang tinggi, malah sebarang penggunaan sumber blood meal dan bone meal memerlukan kelulusan daripada pihak DVS. Pihak DVS memohon seluruh warga Malaysia supaya sentiasa berhati-hati dengan penyebaran maklumat yang tidak berasas di media sosial. Isu tular seterusnya, wanita kantoi curi rantai leher kanak-kanak. Taktik seorang wanita mencuri rantai leher kanak-kanak di sebuah tapak karnival di Stadium Seksyen 13 terbongkar selepas tindakannya dirakam pada Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, SCP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, rakaman video mengenai tindakan suspek itu telah tular di media sosial. Katanya dalam kejadian kira-kira jam 5.40 petang, suspek telah mengambil rantai leher seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun dengan cara memotong dengan sesuatu objek dan menarik rantai leher tersebut. Sejeru selepas kejadian, suspek wanita tempatan berusia 35 tahun itu berjaya ditangkap di lokasi terbabit berdasarkan rakaman video tersebut. Tambahnya, satu laporan polis juga telah dibuat pada jam 8.09 malam hari yang sama sejeru selepas kejadian. Beliau berkata suspek yang mempunyai 6 rekod lampau bersabit kes curi telah direman 3 hari sehingga Selasa depan untuk siasatan di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Sebarang maklumat lanjut berhubung kes ini boleh disalurkan kepada Pegawai Penyiasat Kes Sarjan Muhammad Razizi Samsuri di talian 014-947-2881. Isu tular, polis buru sekumpulan lelaki pukul gelandangan. Polis giat mengesan sekumpulan individu terlibat kes pukul gelandangan di sekitar daerah Kelang. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Cha Hong Fung berkata, pihaknya mengesan 2 rakaman video yang tular di media sosial Twitter pada Sabtu memaparkan 4 lelaki dipercayai warga tempatan menaiki sebuah kereta yang memukul seorang gelandangan menggunakan pemukul baseball. Menurutnya, kejadian berlaku di bawah jambatan Pelabuhan Kelang berhampiran sebuah pasar raya Lebuh Beringin. Pada Ahad, kaunter aduan polis Pelabuhan Kelang juga telah menerima laporan daripada seorang wanita tempatan pada jam 12.02 tengah malam mengenai klip video terbabit di Instagram. Bahagian Siasatan Jenayah BSJ Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kelang Selatan telah membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan iaitu mendatangkan kecederaan menggunakan senjata. Beliau berkata setakat ini
polis sedang menjalankan siasatan usaha untuk mengesan mangsa. Katanya pada masa yang sama, usaha untuk kesan suspek sedang giat dijalankan dan orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes ini diminta untuk menyalurkannya terus kepada IPD Kelang Selatan di talian 03 3376 2222 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Tahukah anda, skim penipuan pelaburan lazimnya akan menjanjikan pulangan yang sangat lumayan dan tidak masuk di akal dalam masa yang singkat tanpa sebarang risiko. Ayuh ikuti pesanan mesra ini. Ini Hakim. Tak lama lagi, Hakim akan berkahwin. Jadi, macam-macam kerja dia buat nak kumpulkan duit. Nak kahwin sekarang kan, dah jadi macam investment. Silap investment, boleh rugi. Tu abang tu tadi pergi situ dapat RM20. Eh, 40%? Betul ke ni? Boleh buat hantaran ni. Hello, selamat pagi, Cik. Terima kasih kerana menghubungi syarikat pelaburan Express Kaya. Ada apa boleh saya bantu, Cik? Okey, saya ingat saya nak buat pelaburan. Dalam masa 2 minggu boleh dapat 40% keuntungan. Betul ke? Betul, Cik. Dah ramai pelabur kami yang percaya dan dapat pelanggan mereka. Ada yang datang dan mereka belajar overseas, buat renovasi rumah, macam-macam lah, Cik. Dah dapat duit kan? Okey, saya ingat saya nak melabur dalam RM5,000 nak buat modal kahwin. Baik tu, Cik. Ramai yang macam ni. Dah mula kahwin, buat kat dewan je. Tapi bila dah dapat pelanggan yang berganda, terus cancel dewan, Cik. Terus buat grand, buat kat hotel. Kahwin kan sekali semua hidup, Cik. Oi, cantik sangat dah tu. Okey, apa prosedur dia? Prosedur dia senang, Cik. Salah password ke? Awas, kod akses tak boleh guna. Nombor fon pula tak angkat. Kim, ada buat pemeriksaan latar belakang syarikat ni tak? Laman web macam betul. Lain kali kena hati-hati, Kim. Tapi tak apa. Tak lama lagi kan dah nak kahwin kan? Kahwin? Kahwin? Alamak, apa sebenarnya Hakim patut buat? Pelaburan Express Kaya. Nama pun dah macam scam. Tak pun, aku call pihak berkuasa. Hello, saya nak buat semakan tentang syarikat Pelaburan Express Kaya. Kejap, Encik. Hello, Cik. Ramai dah yang call mengenai syarikat ni. Dan banyak dah yang rugi. Oh, ya ke? Sebaik Encik call kami dulu. Itulah nasib baik. Saya baru je nak melabur lebih tadi. Hati-hati ya, Cik. Yep, way to go, Kim. Sekiranya anda seperti Hakim, hubungi hotline bank anda dan laporkan kepada pihak berkuasa. Anda juga boleh rujuk portal semakmil.rmp.gov.my untuk membuat semakan lanjut. Ya, Hakim, berhati-hatilah terhadap peluang pelaburan seperti itu dan amat penting untuk melabur melalui syarikat yang dilesenkan atau berdaftar. Sebagai pengguna, kita haruslah bijak untuk mengenal pasti ciri-ciri skim penipuan dan diingatkan untuk melakukan semakan lanjut sebelum membuat sebarang pelaburan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini. Selalunya memori saya untuk Hari Merdeka 31 Ogos adalah banyak aktiviti di peringkat sekolah. Dan di sekolah selalu masa lebih kecil dulu adalah pertandingan poster, warna bendera Malaysia dan pelbagai aktiviti kawat di sekolah, semua itulah. Tetapi memang
dulu masa saya muda di sekolah tak ada gadget lagi. Jadi pada masa itu semua Hari Merdeka kita akan tengok TV, tengok pembarisan dan sambutan Hari Merdeka peringkat nasional. Itu memang tradisi lah setiap tahun macam tu. Tradisi keluarga, adik saya dilahirkan 31 Ogos 1983. Jadi setiap 31 Ogos adalah sambutan hari jadi beliau. So malam kita akan ada birthday party ataupun keluar makan bersama keluarga. Sambutan Hari Kebangsaan, bila kita laungkan merdeka, 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 itu adalah satu status kita bebas daripada penaklukan dulu. Dan sekarang ini dalam konteks hari ini, merdeka itu apa maksudnya untuk setiap individu rakyat Malaysia. Kita bukan saja memandang dari fakta sejarah dulu, tetapi pada masa hadapan. Untuk anak muda, untuk pastikan anda melengkapkan diri dengan kemahiran. Yang itu sangat penting kerana kalau setiap rakyat itu mahir dalam kerja mereka, negara ini akan terus membangun. Kita nak negara yang produktif. Kita nak rakyat semua menyumbang. Setiap hari, setiap orang pergi bekerja menyumbang kepada produktiviti negara. Itu harapan saya untuk golongan belia di Malaysia. Hai semua, saya Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan, dan di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ingat, tekad perpaduan penuhi harapan. Harus kita seiring menjadi perkasa, mencerahkan indera jagat. Budaya membaca ini budaya Iqra. Budaya Iqra, maknanya tradisi membaca dan ilmu itu sepati dan serasi dengan kefahaman kita tentang Islam. Negara Malaysia dan Malaysia Madani tidak mungkin terangkat tanpa akhlak, tanpa nilai dan tanpa kesediaan anak-anak untuk membudayakan ilmu melalui pembacaan yang meluas. Kalau mau jadi manusia dan insan yang disebut karamah insaniyah, manusia yang ada nilai, manusia ada akhlak, manusia yang berilmu, mesti mulakan tradisi membaca secara serius. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya kita aktifkan segmen semasa. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini berkenan berangkat ke istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2023 di Istana Negara. Ini merupakan istiadat pengurniaan darjah kebesaran terakhir yang disempurnakan Seri Paduka sebagai Yang di-Pertuan Agong setelah bersemayam sejak 5 tahun lepas. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah yang memakai persalinan rasmi Yang di-Pertuan Agong iaitu Muskat disambung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Turut berangkat ke istiadat sempena ulang tahun Hari Keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Perdana Menteri dan isteri kemudiannya mengiringi Seri Paduka berdua ke Peterana Diraja bagi menerima hormat diraja oleh kawalan kehormat utama di dataran Istana Negara. Serentak dengan itu, lagu Negaraku dimainkan Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja RAMD dan Panji Peripadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dikibarkan diikuti 21 das tembakan meriam. Yang di-Pertuan Agong kemudiannya berkenan memeriksa kawalan kehormat utama dan selesai pemeriksaan Seri Paduka Baginda sekali lagi menerima hormat diraja sebelum lagu Negaraku berkumandang. Pasangan diraja itu kemudiannya diiringi Perdana Menteri dan isteri berangkat meninggalkan Peterana Diraja bagi meneruskan acara istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan di Balairung Seri.
Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kegusaran berkenaan polemik berlarutan melibatkan isu penggunaan kalimah Allah. Titah baginda perkara itu bukan sekadar perdebatan berhubung terminologi dan linguistik. Sebaliknya turut berkait soal akidah Islam yang boleh mengundang kekeliruan dan musibah. Titah baginda, kerajaan hendaklah mengharmonikan situasi semasa dan pada masa yang sama meletakkan penggunaan kalimah Allah pada konteks yang betul dengan mengambil kira keselamatan negara, kemaslahatan ummah dan kedudukan baginda serta raja-raja Melayu yang lain sebagai ketua agama Islam. Demi perpaduan dan masa depan negara, sebarang polemik agama hendaklah diselesaikan segera. Semangat perpaduan perlu disemai serta dibentuk di rumah dan di selanjutnya dibawa, dibaja dan disiram dengan pendidikan serta nilai-nilai murni hidup bermasyarakat di bangku sekolah dan seterusnya diperkasa di institusi pengajian tinggi. Sesi perjumpaan bersama TikTok, Facebook dan Google yang dianjurkan Kementerian Komunikasi dan Digital bukan bersifat politik atau mengganggu kebebasan bersuara. Sebaliknya bertujuan mewujudkan kerjasama dalam mengekang aktiviti jenayah. Kami faham semua itu pembeli platform ini ataupun penyedia platform ini ada community guidelines mereka masing-masing. Jadi itu memang sangat-sangat common. Tetapi walaupun begitu, TikTok berjumpa dengan kami, KKD. Facebook berjumpa dengan kami. Google berjumpa dengan kami. Apabila kita mengadakan perjumpaan, itu adalah untuk pastikan bahawa aktiviti-aktiviti yang haram yang memang menyalahi undang-undang boleh diambil tindakan secepat mungkin. Memang kalau ada ucapan-ucapan yang bersifat kita rasa pergauman dan sebagainya, kami boleh hantali situ kepada penyedia platform. Tetapi penyedia platform itu masih akan guna pakai ataupun merujuk kepada garis panduan komuniti mereka untuk buat keputusan masing-masing. Sama ada konten tersebut mereka akan dipadamkan atau tidak. Sebanyak 185 buah motosikal dan 258 individu diperiksa dalam operasi bersepadu Samsing Jalanan Polis Daerah Ipoh bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Perak di Jalan Pasir Putih berhampiran Stesen 18. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan, operasi yang melibatkan 62 anggota itu telah mengeluarkan 391 saman kepada pengguna jalan raya di kawasan itu. Hasil pemeriksaan, sebanyak 37 buah motosikal disita atas pelbagai kesalahan dan 8 lelaki warga tempatan ditahan atas kesalahan menunggang motosikal secara melulu dan membahayakan di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 Akta 333. 3 lelaki warga tempatan turut ditahan setelah dapati positif dadah di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah 1983, Pindaan 1993. IPD Ipoh akan terus menjalankan operasi bersepadu dari semasa ke semasa bagi memperkasa tindakan penguatkuasaan undang-undang terhadap Samsing-Samsing di daerah itu. Seramai 16,863 jemaah haji telah selamat tiba di Makkah dan Madinah bermula 21 Mei sehingga semalam. Angka itu bersamaan 53% daripada keseluruhan 31,600 jemaah pada tahun ini. 3 stesen berlepas telah pun lengkap dan sempurna kesemua penerbangan mereka, iaitu di Alor, Kuala Terengganu dan juga Kota Baru. Ketiga-tiga stesen ini, kesemua penerbangan feeder mereka telah pun selesai. Dan kita ada lagi 4 stesen berlepas selain daripada KLIA yang masih lagi berjalan penerbangan feeder mereka. Baik penonton, pastikan sahih berat sekali lagi. Terus dia bersama kami kerana di yang terakhir nanti akan kita bawakan segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Pertama, memang dirujuk kepada Kebak Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong.
dan Pertuan Agong memberi pandangan supaya semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Iaitu Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung dan kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak timbul sama sekali soal tidak dirujuk. Pendirian kerajaan hari ini dalam Keputusan Jemaah Menteri memperaku keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Satu, nama Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung Tanah Melayu. Kedua, kelonggaran diberikan dengan syarat-syarat untuk Sabah dan Sarawak. Dan inilah yang keputusan dibuat yang menyebabkan tidak ada rayuan dalam kes pentadbiran, iaitu dalam keputusan hakim, ini keputusan pentadbiran dan bukan keputusan theological. Harimau Muda kini bersedia untuk beraksi. Kelincahan bakal dipamerkan dalam perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 2 bawah 17 tahun. Malaysia bertemu Uzbekistan Selasa 6 Jun 8.15 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih dan ini adalah segmen notifikasi. Baik, seperti biasa kami akan war-warkan kepada anda hebahan yang perlu anda ikuti dan ketahui. Ayo kita mulakan dengan naratif khas pada malam ini. Sama-sama kita saksikan dengan topik yang dibawa adalah gaji guru berasaskan kelayakan akademik. Bersama dua orang tamu yang diraih pada malam ini 9 malam 5 Jun 2023. Secara langsung di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, MyTV, juga untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda dan berinteraksi dengan cara pergi ke Facebook Live Berita RTM. Ini pula adalah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan tahun 1444 Hijriah bersamaan 2023 Masihi. Pada 11 hingga 16 Jun 2023, Pusat Convention PICCA, Batu Wharf Arena, Pulau Pinang, 8.45 malam hingga 11 malam. Anda boleh saksikan di saluran TV1 juga di mana saja anda berada, RTM Klik. Dan ini pula kita bawakan Hemo CA9 kempen derma darah. Jangan lupa untuk ikuti kempen derma darah. Dan untuk makluman lanjut, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Sampai di situ saja, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.